عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نحمده ونستعينه ونستغفره فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وقال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Alhamdulillah, bersyukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana dapat bersama pada malam ini. InsyaAllah pada malam ini kita nak sambung perbincangan yang berkaitan dengan situasi ataupun perkara yang berlaku semasa ataupun di ketika Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq menjawab jawatan sebagai khalifah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kerana ada beberapa perkara yang berlaku, sebaik saja Sayyidina Abu Bakar mengambil alih ketua negara pada waktu itu selepas kewafatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi pada minggu yang sebelum ini telah kita sebut beberapa perkara. Dan perkara ini yang saya sebut ini bukanlah sebagai satu perbincangan lagi sebenarnya. Ini sebagai mendedahkan, menyebutkan mana perkara yang melingkungi ataupun yang berlaku selepas Sayyidina Abu Bakar menjawab jawatan khalifah. Kita sebut dulu perkara itu, kemudian selepas daripada tajuk ini barulah ada perbincangan khusus, kritikan tentang riwayat dan sebagainya, pembetulan berkaitan dengan banyak salah faham ataupun kita kata beberapa perkara yang berlaku telah diselewengkan, telah dirosakkan sehingga boleh menyebabkan nampak berlaku konflik di antara Abu Bakar, Sayyidina Abu Bakar dengan puteri Rasulullah Fatimah. Nampak macam ada konflik di antara Sayyidina Abu Bakar dengan Sayyidina Ali. Nampak macam berlaku mengambil kesempatan oleh sebilangan sahabat. Nampak macam ada juga superstar orang politik zaman ini. Jadi nampak ada benda-benda gitu. Sedangkan perkara itu hadirat tidak ada sebenarnya. Jadi itulah tujuan kita dedahkan perkara-perkara yang berlaku, kemudian kita akan bincang satu-satulah perkara itu supaya hilang kekeliruan, rasa tidak jelas itu, sehingga menampakkan Sayyidina Abu Bakar ni tak molek sehingga menampakkan bahawa bermula sebaik saja wafatnya Rasulullah terus berlaku perebutan kuasa. Kadang-kadang dia nampak begitu, gambaran yang diberikan dalam setengah kitab lah, nampak begitu. Jadi hakikat sebenarnya apa dia? Itu insyaAllah kita bincang selepas ni. Cuma kita nak sebut dulu, saya nak sebut dulu mana perkara yang berlaku di sekitar waktu Sayyidina Abu Bakar menjawab jawatan khalifah itu. Jadi antara perkara yang mula-mula lah, kalau kita tengok dalam kitab, antara banyak dah sebelum ni kita sebutnya, antara perkara yang mula-mula dilakukan oleh Abu Bakar, perkara yang awal yang disebut oleh Sayyidina Abu Bakar, yang dilakukan oleh Abu Bakar adalah menghantar, meneruskan tentera Usamah itu. Misalnya di sini disebut. Jadi setelah Abu Bakar As-Siddiq menjawab jawatan khalifah, beliau telah berkata kepada Usamah bin Zaid, laksanakanlah perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ataupun aku akan laksanakan perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kerana cerita berkenaan dengan Usamah bin Zaid ini, hadirat, kira-kiranya tentera Usamah bin Zaid ini Nabi sallallahu alaihi wasallam telah hantarlah semasa hidup Nabi itu untuk pergi berperang. Tetapi tak ada siapa ke destinasi, tak sempat berlaku peperangan. Tiba-tiba Rasulullah wafat.
Maka Usamah pun kembali semula ke Madinah. Tentera Islam pun balik semula. Tak jadi nak perang tu. Kerana apa? Kerana sampai pada mereka berita tentang wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi bila Sayyidina Abu Bakar ambil tugas tu, dia nak supaya dia pun hantar semula. Nak hantar semula Usamah bin Zaid pergi perang. Tidak kata, maknanya dia sambung kerja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu cerita dia. Jadi dalam keadaan ini ada beberapa orang sahabat yang memberi nasihat pada Abu Bakar. Ini cerita dia dulu, lepas tu kita bincanglah. Misalnya Sayyidina Umar ada sebut kepada Sayyidina Abu Bakar sebagai pandangan, bagaimana engkau tergamuk ataupun boleh menghantar tentera Usamah ini, sedangkan orang Arab qad tarabat alaik, sedangkan orang Arab masih belum dapat memberikan taat setia kepada engkau. Suasana politik pada waktu itu masih lagi bercelaru. Gitu. Ni yang minggu lepas kita minggu sebelum ini telah kita sebut ni perkara ini. Gitu cerita dia. Seterusnya, ini berkaitan dengan kita akan bincang selepas ini. Sayyidina Umar juga ada sebut. Ni saat ni waktu berlaku dalam waktu yang sama. Sayyidina Umar kata juga kepada Sayyidina Abu Bakar, sebabnya murtad berlaku selepas kewafatan Nabi SAW. Semasa Sayyidina Abu Bakar mengambil jawatan ini, berlaku juga murtad. Yang saya sudah sebut sebelum ni, murtad tidak berlaku di Mekah dan Madinah itu. Berlaku di kawasan yang jauh. Setengah dalam kitab sebut sampai 5 hari perjalanan jarak di antara tempat murtad itu, tempat berlaku murtad dengan Madinah itu 5 hari perjalanan, dengan naik kenderaan yang sesuai pada waktu itu, sama ada unta ataupun kuda. Jadi disebutkan bahawa Sayyidina Umar dan sahabat-sahabat yang lain menasihati Abu Bakar supaya jangan mengambil tindakan yang keras terhadap orang-orang yang tidak mahu mengeluarkan zakat. Jangan bertindak dengan cara ketenteraan. Kena sabarlah, dia kata. Ada sahabat, misalnya Sayyidina Umar yang nasihat gitu. Dia kata pada Sayyidina Abu Bakar. Apa jawab Sayyidina Abu Bakar? Kata Sayyidina Abu Bakar, wallahi law mana'uni iqala kanu yu'addunahu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam laqataltuhum alaihi wallahi la uqatilanna man farraqa baina as-salah waz-zakah. Qila wa ma'a man tuqatil? Qala wahdi hatta tanfarida salifati. Kata Sayyidina Abu Bakar, dia kata sekiranya mereka tidak mahu membayar sejumlah harta yang wajib seperti mana yang dulunya mereka bayar kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini maksudnya zakat hak wajib, sedekah wajib dia bagi. Pasti aku akan memerangi mereka kerana tindakan mereka itu. Sesungguhnya demi Allah, pasti aku akan memerangi orang yang membezakan di antara sembahyang dengan zakat. Itu kata Sayyidina Abu Bakar. Tegah dia. Ada disebutkan dalam riwayat, ada orang berkata, yakni sahabatlah kata kepada Abu Bakar, engkau nak berperang bersama siapa? Dengan siapa engkau mahu berperang? Itu maksudnya. Kata Sayyidina Abu Bakar, kalau aku seorang, kalau aku bersendirian pun, tetap aku akan meneruskan peperangan terhadap orang yang tidak mahu mengeluarkan zakat. Kalau aku bersendirian, aku sanggup keluar berperang secara bersendirian tanpa bantuan sesiapa. Itu ketegasan Sayyidina Abu Bakar. Benda tu kita akan bincang akhirat tu. Kedudukan dia tu macam mana? Ini kita kemuka dulu fakta-fakta yang berkaitan ataupun situasi-situasi yang berlaku lah ketika itu. Selain daripada itu,
Sayyidina Abu Bakar juga ada sebut. Sebab ketika ni juga ada berlaku kes tuntutan harta pusaka terhadap Rasulullah SAW, yang mana sebahagian telah kita sebut sebelum ini. Misalnya Sayyidina Abu Bakar telah sebut kepada Fatimah, kepada Ali dan kepada Abbas, yang bapa saudara Rasulullah. Sayyidina Abu Bakar telah sebut kepada mereka. Dia kata Rasulullah ada bersabda, la nurath ma taraknahu sadaqah, nahnu ma'asyiral anbiya la nurath ma taraknahu sadaqah. Kami para nabi, bukan Nabi Muhammad SAW lah, nabi-nabi dulu pun dia tidak meninggalkan harta pusaka. Kalau ada harta pusaka dia tinggal, semua tu jadi sedekah, jadi milik negara, tidak boleh dimiliki oleh keluarga mereka. Itu syariat untuk nabi. Ma taraknahu sedekah. Jadi apa yang kami tinggal bukan nabi saja, nabi-nabi terdahulu dia jadi milik negara. Mana keluarga dia tak dituntut sebagai harta pusaka seperti orang lain. Ini cara Nabi ajar. Ini Nabi menghantar satu isyarat yang jelas kepada pemimpin-pemimpin. Jangan duk berniaga dengan politik. Ini Nabi menghantar satu isyarat yang jelas. Jangan jadikan politik sebagai perniagaan. Nyayo kau ayat ni. Ini jelas, sangat jelas ni. Mana kalau orang nak jadi pemimpin, dia kena ingat, dia harus ke habis harta dia, bukan harus jadi bertimbun-timbun, tidak. Tengok Nabi, orang tak boleh nak sahabik Nabi ni gila harta, dengan sebab Nabi SAW menjawab jawatan tertinggi pemimpin negara. Sebab apa? Buat apa Nabi nak kumpul harta? Kalau dia tinggal pun, keluarga dia tidak boleh ambil sebagai harta pusaka. Jadi keluarga dia pun kalau nak bantu Nabi memang dengan penuh keikhlasan. Sebab apa? Dia tak boleh ambil kesempatan buatan Nabi. Dan Nabi sendiri pun buat apa nak kumpul kekayaan. Kalau dia kumpul pun akhirnya jadi milik negara juga. Jadi tak ada ruang. Nabi tutup ruang untuk pemimpin jadi kaya dengan sebab memimpin. Sebab tu dia moto siasat Islam ni maknanya mengurus dunia, hirasatud din wa siyasatud dunya. Itu dia punya asas politik Islam. Siyasatud dunia mana mengurus dunia, hirasatud din mana jaga agama. Jaga agama. Wa siyasatud dunia dan mengurus hal ehwal dunia, amanah dana negara, rakyat ini. Dia urus sebenarnya. Dia urus untuk rakyat. Kena betul lah, dia urus untuk rakyat. Bukan dia urus untuk dia, tidak. Lepas tu dia jaga agama. Agama ni kemuncak dia kerja akidah kan? Jangan pula kita berpolitik sehingga tergadai akidah. Tadi semakin kuat politik, semakin kuat misalnya ajaran-ajaran salih. Sampai pemimpin pun jadi Syiah misalnya. Tadi kalau ada pemimpin jadi Syiah, jangan beri hundi. Haram hundi pemimpin yang terlibat dengan Syiah. Haram. Tak ada kompromi. Tu bab lain boleh kita buat gua-gua ni, tak boleh hati-hati. Kalau terbukti pemimpin kita tu Syiah ataupun tasyayyuh, cenderung kepada Syiah, haram kita undi. Kalau kita undi, kita berdosa. Bukan sekadar tak boleh pahala, berdosa besar. Hati-hati wajib kena pasti pemimpin itu. Kalau dia ada kesalahan lain, boleh kira hati-hati. Kalau dalam fiqh dengan pemimpin tak semaya, tak boleh kita jatuhkan dia dengan cara kekerasan. Kita kena doa, kena nasihat dia. Tapi kalau akidah rosak, tak boleh. Tak ada ruang. Tak kira lah siapa. Tu kena ingat aja dah. Kena tengok molek, biar kita kenal putih mata pemimpin kita. Biar kita kenal. Tak boleh hati-hati lah. Saya bimbing takut lepas muni mati lagi. Jadi lagu mana? Kena beringat dia. Tak kira siapa dia. Tak ada pasal kita kihundi pemimpin masuk neraka. Tak ada pasal. Kena beringat hati-hati lah. Tak kira lah siapa dia. Asal kalau dia terlibat dengan syaitan, tak boleh. Sebab tu malah nak gingun ni, malah kena mai ajak malah biar Tuhan buka hijab tu. Biar Allah SWT tunjuk kita, Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Biar kita minta dengan Allah Taala dengan sungguh-sungguh. Biar Allah buka pada biar kita nampak yang benar tu benar, warzuqna ittiba'ah. Biar Allah beri peluang kita boleh ikut benar tu. Sebab pemimpin nak menipu ramai hati-hati. Depan kita ni molek ke belakang kan. Jadi kena beringat. Khususnya saya pun khususnya buat akidah ni.
Kalau dia tidak Syiah pun tapi dia menyokong Syiah, tak boleh juga. Tak boleh ada. Kena beringatlah, kena beringat. Mana kita, kalau kita berkerah bab tu pun, bagi saya dah berbaloi lah. Sebab ini masalah akidah. Masalah sepatutnya pemimpin dia jaga kalau tu, bukan dia biar siapa jadi naik tinggi ketemu pemimpin Syiah tu. Tak boleh lah tu. Tak boleh hanya siapa ketemu sekali kita wajib menasihati pemimpin. Kadang-kadang kita rakyat tak dengar, kita guna undi. Jangan undi. Haram, dosa besar. Jadi perkara itu kena ingatlah hati-hati lah. Kena ingat. Jadi ketegasan ni perlu benda kita nak tegah ke sini lah. Bab akidah. Orang yang sibuk kalau Syiah dia buat tak uti ya pemimpin. Dia buat tak uti, dia buat angin setengah pemimpin tu. Nah, bila kita gayak ke dia, dia kata pok muncul ke Syiah ni. Dia hidup lagi lah ni pemimpin tu. Dia boleh kata lagu tu. Lepas tu tak sesuai kita umat Islam kecil hati kan pada Syiah duk kafir sahabat tu semua. Penuh-penuh mulut duk kata sahabat kafir. Nah, Abu Hurairah ni kafir. Abu Bakar ni kafir lebih pada kita ni. Pak depan saya apa ni Syiah. Ni pak di lantai kita ni pada. Sebut saya nak Bakar kafir. Lepas tu bila kita pergi report pada pemimpin, dia buat dah. Hero satu din kalau betul jaga agama, kalau betul agama ni. Ni lah hadirat kena ingat. Sebab tu hadirat kena tahu keadaan semasa, kena tahu dulu ni ramai beratus ribu je buat Syiah. Beratus ribu dah. Jadi bimbang sungguh kita, bimbang sungguh. Pak Mut'ah sama mana tu di peringkat universiti tu. Kamu ikut Jakim lah. Ada sahabat-sahabat kita yang kita tanya. Bukan main-main. Iran lah ni dulu negara Ahlussunnah wal Jamaah tu. Asalnya situlah lahir Imam Tirmizi dan sebagainya. Ulama lain. Asal tapi boleh tukar menjadi negara Syiah. Ini kesan politik ni, hanya politik ni. Tak kena raya bahaya. Dia politik ni jadi lagu. Sebab tu naik atas politik ni jadi cepat ke orang. Kena ingat. Dia guna platform politik itu. Dia masuk laku. Saya sebut ni bukan nak kata kepada satu parti je. Semua ada laku. Ada laku. Apa yang kita pusing? Jadi kita kena jadikan benda tu bahan untuk kita berfikir. Dan hadirat kalau tak erti bahasa Arab pun banyak dah kita boleh akses maklumat dalam internet. Banyak buku yang kita boleh baca. Kita nak tahu maklumat ni. Siap dengan rujukan. Bukan kecil ambil maklumat di kedai kopi. Siap dengan kita rujukan. Kitab-kitab utama dia. Cuba hadirat gambar. Kalau pemimpin yang kita undi tu dia tu Syiah, ataupun dia membuka ruang untuk Syiah bebas bergerak dalam masyarakat, tiap-tiap hari ada orang masuk Syiah. Biar tak masuk Kristian pun masuk Syiah. Supaya jangan. Ni kita sebab kita tahu Kristian tu tidak Islam. Tu kita bimbang. Tapi orang kita ni tak tahu lagi. Tidak jelas hidup kuasa Syiah ni mazhab apa dia hadirat. Mazhab ni dia beza fiqh ni, beza akidah ni. Usul agama tak serupa. Itu tidak masalah fiqh tu, itu masalah usul. Usul pula usul syirik. Bukan usul syirik. Banyak gitu mu. Jadi hadirat kena peka lah, kena beringat semaya hajat bila dia tunjuk doa kepada pemimpin kita. Kalau dia tak berubah juga tak boleh. Kalau pemimpin kita tu tak dengar, kita undi dong saja. Tak usah undi parlimen. Lepas tu kalau ada jadi ambil dong, kita undi parlimen, tak usah undi dong. Kita bukan nak kira menang tak menang, nak kira ngaku ke tak, ngaku ke surga. Tu kita nak kira jangan-jangan dari hidup atas dunia ni. Dia siapa ke peringkat nak naik tinggi ke temu pemimpin Syiah lah ke mana jaga tu. Parut hadirat kau tahu tu dia. Hadirat boleh terima ke saya ni, telinga saya beberapa kali dah dengar ni. Kau hidup gini hidup kafir sahabat. Misalnya kalau kita tanya, hidup lagi lah ni. Ada lagi. Apa pandangan entah tentang Sayyidina Abu Bakar? Dia kata tak ada nilai walaupun sebelah sayap nyamuk. Ada hidup lagi lah ni, segar-segar nak meter apa. Kata mana ada. Cuba fikir.
Banyaklah maklumat kita dapat. Sekarang ini maklumat terbaru kita dapat, dia masuk dalam semua parti politik. Sebab tu saya bukan tumpu pada satu parti politik ni. Saya bercakap ni ada masuk semua parti politik. Kalau tidak banyak NGO pun sebab banyak mana dah, maknanya pokok dia. Sebab apa? Sebab umat Islam ni terlalu bersangka baik pada orang. Dia lupa pada hadis Nabi. Tidak cara pada hadis Nabi. Nabi sebut dengan isyarat lagi, dengan terai pun ada, isyarat pun ada, supaya kita beringat. Tapi oleh kerana kita tidak cakna pada benda-benda lagu tu. Kalau kita goyak kepada pemimpin, tidak mengancam negara. Dia jawab. Tidak mengancam, tak apa, benda tu masih terkawal. Tiba-tiba tengok tu Allah duduk atas pucuknya orang pemimpin. Teruk hati-hati lagu tu. Lepas tu nak suruh kita, ialah jadi kata Sayyidina Abu Bakar, dia kata la nuras ma taraknahu sadaqah. Bila Sayyidatina Fatimah minta harta, beberapa bentuk harta. Jadi Sayyidina Bakar tak rugilah dengan alasan hadis Nabi. Nabi kata kami tidak mewarisi apa-apa. Kalau mati, kalau ada harta, maka perkara itu jadi hak negara. Tidak jadi sebagai pesaka, tidak. Maka sahabat bila Sayyidina Abu Bakar sebut tu, sahabat pun ingat, sahabat Allah, sahabat tahu, sahabat faham. Termasuk Fatimah, termasuk Sayyidina Ali. Kita bincang ke atas. Dia ada perbincangan khusus. Ini kita sebut dulu kawan. Begitu juga Sayyidina Abu Bakar sebut kepada keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia kata, aku dengar Nabi ada bersabda. Yang ni hadis Nabi lah. Ni Sayyidina Abu Bakar. La yudfanu nabiyyun illa haitsu yamut. Tidak dikebumikan mana-mana nabi kecuali di tempat dia wafat. Di situ dia wafat, di situlah dia dikebumikan. Sebab tu Nabi sallallahu alaihi wasallam dikebumikan dalam rumah Aisyah itu sebab dia wafat di situ. Padahal khusus kubur sahabat dia di Baqi' ada, tapi tidak disipir situ. Disipir di rumah Aisyah. Kita pergi Madinah lah, itu kubur Nabi itu rumah Aisyah asal. Rumah Sayyidatina Aisyah. Hal tu juga tu kita akan sebut akan datang. Sebab hal tu juga Syiah guna juga. Ni dimanipulasikan cerita ini oleh puak Syiah. Akan datang kita akan, sebab kita ni dia akan bincang hal tu lah. Kalau kita sebut dah sebelum, dia akan bincang semula selepas hari. Dengan cukup menarik lah cara perbahasan dia. Kita boleh tengok Puak Syiah ni hadirlah. Dalam kitab-kitab dia, kita boleh tunjuklah rujukan begitu banyak. Macam-macam dia kata pada Sayyidina Abu Bakar, penipu, pencuri, macam-macam, munafik. So pada dalam kitab dia ada rujukan. Kita pun ada kitab tu. Sayyidina Abu Bakar ni, waktu munafik tak munafik. Dalam baju jubah dia ni, dia pakai rata, dia letak berhala yang kecil di dada dia. Bila dia semaya belakang Nabi, dia bukan sujud kepada Allah, dia sujud pada berhala yang berada di dada dia. Tu dalam kitab dia. Inilah bapak munafik lebih pada Abdullah bin Ubay bin Salul tu. Tu dalam kitab dia. Bukan setepak ada, banyak tempat. Ada Sayyidina Umar pun kita dia pakat lut. Sayyidina Umar ada ke berhala kecil di dada. Tak ada siapa tahu. Macam mana dia boleh tahu? Apa tu yang kita boleh tahu? Ni puak penipu sungguh ni. Macam-macam dia kata, teruklah. Kalau hati-hati nak dengar boleh. Minggu itu kita sebut. Dia sebuah kitab. Sebut kita tahu. Baik, jauh bakal saja. Lepas tu Sayyidina Umar, sahabat-sahabat besar lah. Sebab Syiah ni tak serai sahabat kecil-kecil warga dia, tak ada beza. Dan kalau dia serai tu memang sahabat berjasa pada agama. Itu cara Syiah. Dia tak serai mana, dia tak ada serai Bilal. Sebab Bilal ni tidak banyak lah kita kata naik nama dalam sebab Bakar ni pemimpin tertinggi. Siddiq, orang mula-mula masuk Islam di kalangan lelaki dewasa. Sayyidina Abu Bakar. Dan anak perempuan dia Aisyah dengan Asma itu pun antara kalau tidak 16 17 gitu. Orang angka yang masuk Islam, orang yang ke 16 atau ke 17 gitu ya. Dan keluarga dia ni masuk Islam semua kira-kira ni. Begitu juga bila Nabi hijrah, semua keluarga Abu Bakar terlibat. Jadi nampak sangat kelebihan Abu Bakar. Tu dia cicir rapat Abu Bakar tu. Dalam kitab-kitab dia tu.
Dan dia mari riwayat palsu. Dia kata memang Sayyidina Abu Bakar ni dia lah sebenarnya yang mula-mula kata bahawa Nabi ni tukar sihir. Patut orang kafir tu kata Nabi tukar sihir tu duk bawa pendapat Abu Bakar. Tu dalam kitab dia. Tu. Memang kalau kita baca kitab dia, memang dia benci luar biasa pada Sayyidina Abu Bakar. Saya tak boleh nak fikir. Tapi kita tengok kata kata takut ni kita tengok orang kafir, orang gelo, tak ada kata lah ni kau Sayyidina Abu Bakar ni. Sejahat-jahat orang kafir, tak ada dia serai Abu Bakar ni. Ni pelik ni hati-hati lah. Sehingga kita kalau dengar nama Syiah tu pun kita jadi satu macam. Berdasar pada kita tengok dalam kitab dia. Itulah benarnya dia apa teruk sangat. Teruk sangat. Khomeini kata kalau kita minta dengan isteri nak jimat dubur dia, kalau dia boleh. Ada lagi kitab dia. Kitab Khomeini. Harus jimat dubur. Sedangkan benda tu haram. Kata lah tu tak boleh. Bukan haram zaman Nabi Nuh, zaman Nabi sebelum haram. Lewat ni. Tapi Khomeini kata boleh. Enggak tahu sih kita kecil hati mana pemimpin kita bila sebut Khomeini rahimahullah. Pada Khomeini ni kufur sahabat teruk betul. Kata ke sahabat, kata ke Sayyidina Umar macam-macam. Ondai tak ondai kata Sayyidina Umar. Enggak bila kita dengar pemimpin kita kata Khomeini rahimahullah, cuba fikir perasaan kita lagu mana. Perasaan kita kat sini nak tahu. Lama lah dia orang tahu. Hak jerit tengah malam pada teringat bagaimana dia kutuk. Tengok tu orang yang bunuh Sayyidina Umar, dia buat ni kawasan luar pada masjid kita, dia buat merah di Iran, buq'atun mubarakah, mas keping tanah yang diberkati. Tanah tu dia buat besar, pintu gerbang besar macam masjid. Ingat ke masjid kena kubur yang bunuh Sayyidina Umar, Abu Lu'lu'ah Al-Fayrus. Opok dia sanjung waktu dia buat perayaan hari terbunuhnya Sayyidina Umar. Itu gambar yang benci pada sahabat. Boleh kalau mana tu kalau nak tahu adalah kita kalau boleh bahasa Arab molek lah. Kita boleh bui kita tu. Aujazul Khitab nama kita tu. Kalau kita baca ni Faslul Khitab. Jenis khitab lah aku ni. Daripada kenyataan yang kita sebut ini, sebelum ini, malam dan sebelum ini, nampaklah bagaimana Sayyidina Abu Bakar itu dia boleh kawal perasaan dia, keadaan dia boleh, maknanya kontrol. Ilmu dia itu tidak tergugat, akal dia tidak tergugat dengan matinya Rasulullah. Dia masih boleh baca ayat Quran, masih sebuah hadis. Kalau Sayyidina Umar tu mereka awal tu agak tergugat juga, jadi macam pening juga sebentar bila Nabi wafat. Sayyidina Abu Bakar tidak stabil. Ini sebab tu dia kata sini wa huwa fi dzalika kulli rabitul jahshi. Dia ni dalam semua keadaan dia ni mantap mindanya, sabitul ilmi, kukuh ilmunya, dan kaki dia tu bertapak dengan begitu kemas di atas agama. Kalau bahasa Kelantan tak uguh berlaku apa-apa, tak uguh Abu Bakar. Siapa dia kata ni? Kenyataan ini disebut dalam kitab Al-Awasim min Al-Qawasim. Qadi Abu Bakar Ibnul Arabi tu Ada dalam satu riwayat menyebutkan, riwayat ini daripada Anas bin Malik, anna Abu Bakar lamma bu'i'a fi as-saqifah jalasa al-ghad 'ala al-minbar faqama Umar fatakallama qablah fahamidallah wa athna 'alayhi thumma qala inna Allah qad jama'a amrakum 'ala khairikum sahibi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa thaniya ithnain idh huma fil ghar faqumu fabay'u an-nas bai'at al-'ammah ba'da bai'at as-saqifah thumma takallama Abu Bakr fahamidallah wa athna 'alayhi thumma qala. Dalam satu riwayat daripada Anas bin Malik disebutkan bahawa Sayyidina Abu Bakar setelah dilantik, bila mana dia telah dibai'ah di Saqifah Bani Sa'idah pada hari pertama tu. Pada hari pertama Saqifah Bani Sa'idah itu, pada keesokan hari
Dia telah duduk di atas mimbar. Mimbar tu besar sikit, dia duduk. Maka Sayyidina Umar bangun. Sayyidina Umar bangun. Lalu Sayyidina Umar berucap, berpidato pada hari itu. Mana Sayyidina Umar dulu bercakap di masjid, di atas mimbar pada hari keesokan selepas wafatnya Nabi SAW. Sayyidina Umar telah puja Allah. Puja Allah dengan setinggi-tingginya. Kemudian Sayyidina Umar berkata, sesungguhnya Allah telah menghimpunkan urusan kamu untuk dipimpin oleh orang yang terbaik di kalangan kamu, yaitu sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Abu Bakar ni, dia sayang dengan Nabi ni, kawan Nabi jak kecil. Dia muda 2 tahun dengan Nabi. Dia besar sekapur, duduk sekapur. Dan dia ni anak beranak. Sayyidina Abu Bakar dengan Nabi ni sebenarnya dia anak beranak. Kalau kita tengok dari segi sanak dia, Sayyidina Abu Bakar ni dia ada bertemu dengan sanak keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga mak Sayyidina Abu Bakar, mak Sayyidina Abu Bakar ni, dia juga merupakan keturunan Nabi. Kalau kita tengok, kalau kita ambil kitab, kita senaraikan keturunan Nabi, kita senaraikan keturunan Sayyidina Abu Bakar, kita senaraikan keturunan mak Sayyidina Abu Bakar, memang dia keturunan Nabi. Silsilah dia tu memang dia jumpa di satu peringkat, di datuk yang keempat. Di datuk yang keempat tu dia bertemu situ sana. Memang dia keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Duduk sekapur lagi, sayang kecil lagi dia ni, Sayyidina Abu Bakar. Kata Sayyidina Umar lagi, orang ni yang memimpin kamu pada hari ini, sahabat Rasulullah ni, mereka ini mereka berdua berada di dalam gua ketika berhijrah. Gua Thawr itu, ketika berhijrah. Bahkan ada ayat Quran nak sebut tentang tu. Wa idh qala li sahibi la takhaf wa la tahzan, innallaha ma'ana tu. Ingatlah ketika dia berkata kepada sahabatnya, ketika Nabi berkata bersabda dalam Quran sebut, Allah ungkap semula, ingatlah ketika dia, yakni Nabi Muhammad, berkata kepada sahibnya, sahabatnya, la takhaf wa la tahzan, jangan takut, jangan biar, innallaha ma'ana, Allah bersama kita. Kita bersama dengan Nabi SAW, Nabi dengan Sayyidina Abu Bakar. Sebab tu ijma' ulama berdasar pada ayat tu, ahli tafsir semua tengoklah tafsir mana. Siapa dia kata Abu Bakar ni tidak sahabat Nabi, dia kafir dengan ayat tu. Dia memang kufur. Kihau tu saja kufur dia. Kalau dia kata Abu Bakar ni tidak sahabat, boleh jadi kufur. Bahkan kenyataan ini hadirat tak sebut dalam kitab fiqh, sebut dalam kitab usuluddin. Kalau nak tahu duduk mana, tengok dalam kitab usuluddin. Walaupun tidak usuluddin tapi furu' usuluddin. Tapi kok mana pun usuluddin kan? Boleh jadi rasul akidah. Yang itu memang sebab Quran sebut wa ilqa ni, ketika dia kata kepada sahibnya, sahabatnya, menafikan Abu Bakar sahabat, boleh rasul akidah. Boleh rasul akidah. Gak sahabat ni dia ada takrif dia. Kita sebut dah di perbincangan awal, perbincangan takrif sahabat ni lah. Bertemu dengan Nabi, masuk Islam dan mati di atas Islam. Tiba-tiba Syiah ni dia kata, inilah bapak munafik yang paling besar, Sayyidina Abu Bakar. Dia boleh sampai mati duk tergantung di tekuk dia ni berhala yang bersaiz kecil ni, kalung dia tu berhala. Sebenarnya masa dia semaya, dia tipu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cuba fikir hati-hati tak turun sahabat nak ayat Quran. Jadi Nabi tak tahu pak mati bahawa Sayyidina Abu Bakar tu duduk. Padahal banyak cerita lain orang kafir nak tipu Nabi, Allah hantar Jibril mai ayat cerita. Tiba-tiba orang ni ada nak siapa Nabi ni boleh ditipu oleh sahabat dia sampai mati. Nabi tak tahu. Yang kamu tahu tu siapa dia ayat. Oh dahsyat nah. Tapi masalahnya tempat kita ni orang boleh terima hati-hati. Orang boleh terima. Nak tahu kat mudah ya, buka dalam internet, cuba tarik pergi tempat forum dia sebut, cuba puji Abu Bakar. Berasa lalu kok dia kata Abu Bakar kafir, macam-macam dia kutuk Abu Bakar. Tengok website orang Melayu. Tu saya kira orang Melayu. Lalu Sayyidina Umar berkata lagi, bangunlah kamu semua. Ni di masjid ni, di Masjid Nabawi, Masjid Madinah. Bangunlah kamu semua. Ni dia panggil Bai'atul Ammah.
bai'ah umum. Hak bai'ah pada hari pertama tu di Saqifah Bani Sa'idah itu tidak ramai. Hak ni ramai. Boleh kata pergi semua ni. Bai'ahlah kamu kepada Abu Bakar. Bai'ah makna memberikan kata setia. Aku janji untuk taat kepada ni pengganti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu Sayyidina Umar orang tak panggil khalifah Rasulullah. Dia tu khalifah Abu Bakar. Sebab tu orang panggil Amirul Mukminin, khalifah Rasulullah sangat tu. Sayyidina Abu Bakar. Sebab Sayyidina Umar tu dia bukan ganti Rasulullah, dia ganti Abu Bakar. Asal dia kalau nak kira asal dalam kitab semua. Sebab khalif ni maknanya orang yang mengiringi selepas orang ni. Maknanya selepas Nabi siapa? Abu Bakar dulu. Sebab tu panggil khalifah. Sebab tu Sayyidina Umar, Sayyidina Uthman, Sayyidina Ali, semua orang panggil Amirul Mukminin. Tapi Sayyidina Abu Bakar orang tak panggil Amirul Mukminin. Orang panggil Khalifatul Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Lalu orang ramai melakukan bai'ah kepada Abu Bakar dengan bai'ah amah, bai'ah secara umum. Secara umum memberikan aku janji untuk taat kepada Sayyidina Abu Bakar. Selepas bai'ah di Saqifah Bani Sa'idah pada hari pertama, kemudian Abu Bakar ucapan pertama Abu Bakar selepas dia dilantik menjadi khalifah, apa ucapan dia? Ini kata Sayyidina Abu Bakar. Mula-mula dia puji Allah. Biasalah ucapan Nabi, ucapan sahabat bila nak ucap alhamdulillah, muqaddimah khutbah itu. Dia puji Allah. Kemudian dia kata amma ba'd. Ayyuhan nas, fa inni qad ullitu 'alaikum wa lastu bi khairikum. Fa in ahsantu fa'inuni wa in asa'tu faqawwimuni. As-sidqu amanah wal kadhibu khiyanah atau wal kidhbu khiyanah wad dha'ifu fikum qawiyyun 'indi hatta uriha 'alaihi haqquhu insyaallah hatta uriha 'alaihi haqquhu insyaallah wal qawiyyu fikum dha'ifun hatta akhidh al-haqq minhu insyaallah. La yad'u qaumun al-jihada fi sabilillah illa darabahumullahu ta'ala bidh-dhill wa la tashi'u al-fahishatu fi qaumin qattu illa 'ammahumullahu bil bala'. Ati'uni ma ata'tu Allah wa rasulah fa in asaitu Allah wa rasulah fala ta'ata li 'alaikum. Qumu ila salatikum yarhamukumullah. Qala Ibnu Katsir isnadu hadzal khabar sahih. Kata Sayyidina Abu Bakar, wahai orang ramai, sesungguhnya aku telah dilantik untuk memimpin kamu, untuk mengurus hal ehwal kamu. Aku bukanlah orang yang terbaik dari kalangan kamu. Sekiranya aku melakukan kebaikan, maka tolonglah aku, bantulah aku. Sekiranya aku melakukan keburukan, menyimpang dari ajaran Rasul, maka faqawwimuni, maka perbetulkanlah aku. Benar itu amanah, dusta itu khianat. Yang lemah di kalangan kamu adalah yang kuat pada pandangan aku. Aku akan pastikan dia mendapat haknya insya-Allah. Orang yang kuat di kalangan kamu adalah lemah mengikut pandanganku, sehingga aku mengambil hak orang lain daripadanya untuk diberikan kepada orang yang berhak insya-Allah. Tidak ada mana-mana kaum yang meninggalkan jihad fi sabilillah melainkan Allah akan kenakan kehinaan kepada mereka, dan tidak akan tersebar secara meluas keburukan, kejahatan, kekejian di dalam mana-mana kaum, melainkan Allah Subhanahu wa taala akan mengenakan bala yang umum kepada kaum itu. Maknanya jangan biar benda-benda maksiat berlaku secara berleluasa, kerana Allah akan turunkan bala yang umum. Bala umum ni dia turun untuk kena habis. Tak tidak buat maksiat apa kena. Ini peringatan Abu Bakar di hari pertama. Ni ucapan sulung Sayyidina Abu Bakar selepas menjawab jawatan khalifah. Taatlah kepadaku selama mana aku taat kepada Allah dan Rasulnya. Jika aku melakukan maksiat kepada Allah dan Rasulnya, tidak ada ketaatan kepada aku. Kamu tidak wajib taat kepada aku. Bangunlah kamu untuk melakukan salat-salat kamu. Mudah-mudahan kamu akan mendapat rahmat Allah. Kata Ibnu Katsir, sanad hadis ini adalah sahih. Jadi insya-Allah pada selepas ini kita akan bincanglah. Jadi perkara kita bincang sebelum ini kita akan bincang secara terperinci. Selepas daripada ini. Misalnya waktu pertama disebut sini. Kalau sebelum ini saya tak ingat dah muka surat yang keberapa.
Dia timbul satu persoalan. Apakah Nabi telah menaskan, mana ada hadis yang khusus menyebutkan bahawa selepas dia wafat maka Sayyidina Abu Bakar lah yang menjadi khalifah. Waktu menjadi khilaf. Banyak kita kemukakan hadis sebelum ini dasar pada kitab ni lah. Jadi kita akan bincang pula lah tu. Misalnya mengikut ahli hadis, kalau mengikut ahli hadis dia kata ijma' lah. Sepakatlah tu. Sayyidina Ali pun terima hari yang kedua. Sayyidina Ali pun ada hari yang kedua. Misalnya disebut di sini inqadul ijma' ala khilafat as-siddiq. Memang berlaku ijma', sepakat, tak ada seorang pun bantah bahawa Sayyidina Abu Bakar inilah yang menjawab jawatan khalifah selepas wafat Nabi. Dia lah memegang jawatan tu, khilafah yang pertama, khalifah yang pertama. Saya baca dah sikit ni, lepas tu kita sambung minggu seterusnya. Akhrajal Baihaqi 'an Az-Za'farani qala sami'tu Asy-Syafi'i yaqul ajma'a an-nasu 'ala khilafati Abi Bakr wa dhalika innahu ittaraba an-nasu ba'da Rasulillah sallallahu alaihi wasallam falam yajidu tahta adim as-sama' khairan min Abi Bakr fawalluhu riqabahu. Imam Baihaqi telah mengeluarkan satu riwayat daripada Za'farani. Kata Za'farani, dia kata aku dengar Imam Syafi'i berkata, orang ramai telah ijma', sepakat. Ijma' orang tak ada seorang pun bantah. Itu makna ijma'. Kalau ada seorang tak ada dah, orang tak ambil ijma' dah, terima semua. Ijma' orang ramai terhadap khilafah Abi Bakar, yang mana Abu Bakar memang layak untuk menjawab jawatan khalifah, pengganti Nabi. Yang mana perkara ini, perkara melantik pemimpin atau melantik khalifah selepas Nabi wafat ini, sebenarnya pada peringkat awal orang ramai dalam keadaan ittirab mana keluh kesah, tak tahu nak lantik siapa, berada dalam keadaan bercelaru selepas wafat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selepas Rasulullah wafat memang bercelaru semua. Golongan Ansar nak juga buat dia, biar ada mana ada juga buat dia. Maknanya ketua kerajaan itu tidak seorang lah. Kalau Muhajirin boleh hantar wakil dia yang disetujui oleh Muhajirin, Ansar pun nak juga. Kita berkongsi kuasa. Dua orang Perdana Menteri ni, seolah-olah gitulah. Dua orang khalifah. Nak peringkat awal. Ni kata Imam Syafi'i, peringkat awal. Keluarga Bani Hashim pun nak juga. Bani Hashim keluarga Nabi lah, nak juga buat dia jadi ketua. Ni ketua tertinggi ni, hak jadi masalah mula-mula. Ni kata Imam Syafi'i. Tetapi mereka dapati tidak ada di bawah ufuk langit, di bawah bumbung langit, di bawah langit ini tak ada seorang pun yang lebih baik daripada Abu Bakar. Lalu mereka serahkan kuasa untuk memimpin mereka. Memang asalnya gitu, betul. Memang betul. Memang asal pada tu untuk jawatan tu. Atas dasar dia juga kuat batu. Bahkan Muhajirin boleh bertapak di Madinah bukan apa-apa Ansar lah. Kita nak juga jawatan. Bukan kata nak jawatan. Dia tidak anggap jawatan tu sebagai perniagaan jadi kaya. Dia tidak gitu. Cuma dia nak ambil saham, pahala, memimpin itu. Itu peringkat awal. Tapi bila dia tengok cari-cari, misalnya ada puak kita Ju, lepas tu kalau nak banding Abu Bakar, mana Ju Abu Bakar juga. Puak ni pun puak Bani Hashim. Kalau nak banding, misalnya kata tu Sayyidina Ali, memang Sayyidina Ali Ju. Tapi kalau nak banding Abu Bakar, semua orang kata Abu Bakar. Sebab tu Imam Syafi'i kata akhir sekali, puak-puak ni sama ada Bani Hashim, puak-puak Ansar, puak Muhajirin, dan mana-mana lagi puak lain hak kecil-kecil tu, bila tengok tak ada Abu Bakar yang paling baik. Lalu mereka serahkan kuasa pada Sayyidina Abu Bakar. Ini kata Imam Asy-Syafi'i dalam kitab As-Sawa'iq. Jelas tu. Sebab tu Imam Syafi'i kata sebenarnya ijma', terima semua, tak ada seorang yang berbantah. Peringkat awal, iyalah mula-mula. Memang mula-mula ni gitu. Biasa je. Dia bangun dia tak apa. Pasal dia mula-mula kan. Dia sebelum tu memang dia macam-macam lah berlaku. Tapi selepas tu insya-Allah dia jadi model lah. Mula-mula nak lah, supaya kita nak latih ketua kelas lah. Tak, apa gap-gap lah sebentar. Bila dah tubik jawapan tu ni, jelas senyap. Kalau ada lagi lepas tu tak betul tu. Gitu maksud. Sebab tu Imam Syafi'i kata ijma'. Kata Imam Syafi'i rahimahullah. Dan benda tu insya-Allah dia akan sambung lagi perbincangan di tajuk selepas itu.
Dari rasa setakat itulah, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.